Okey, Assalamualaikum. Kami akan mulakan pembintangan kumpulan kami dengan tontonan video Pautun. Okey, seterusnya kami akan meneruskan pembintangan hasil penulisan biografi tokoh akademik. Okey, kita akan mulakan dengan pendahuluan. Sebelum tu nama saya Masyidah binti Majid, bernombor matrik A173435. Okey, laporan ini ditulis berkaitan dengan biografi tokoh yang telah dipilih atas pelbagai kejayaan dan sumbangan yang dilakukan oleh beliau dalam pelbagai peringkat, terutamanya di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tokoh yang sangat dihormati dan disanjungi dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Fairuz bin Mat Saleh. Bidang kemahiran yang beliau ceburi adalah bidang akuntan. Beliau merupakan tokoh yang disegani di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Bukan sahaja itu, beliau juga telah dilantik sebagai pengarah Yayasan Kansela pada 1 Februari 2020 yang lalu. Pada bab yang pertama ini, dalam bab yang pertama ini merupakan maklumat-maklumat yang jelas dan terperinci mengenai latar belakang keluarga tokoh akademi berkenaan. Melalui bab ini, kami akan ceritakan sebuah sedikit tentang latar belakang keluarga Dr. Fairuz. Dalam bab yang seterusnya, mengenai latar belakang pendidikan tokoh berkenaan yang bermula daripada peringkat rendah hinggalah peringkat yang tertinggi. Bab yang ketiga pula, kami akan ceritakan mengenai kerjaya yang dibina khususnya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tokoh ini pernah menjadi tenaga pengajar atau pensyarah di bawah bidang perakaunan di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM.
Di bab keempat pula merupakan bahagian yang paling penting dalam biografi ini, di mana ia mengandungi maklumat tentang beberapa kejayaan yang telah dicapai oleh tokoh ini. Dan bab yang terakhir, bab kelima, kami akan menceritakan tentang perancangan yang berada dalam minda tokoh tersebut ketika ini. Okey, kita mulakan dengan bab pertama, iaitu latar belakang keluarga. Profesor Madya Dr. Muhammad Fairuz bin Mat Saleh atau lebih dikenali sebagai Dr. Fairuz telah dilahirkan pada tanggal 4 April 1966 di kediamannya pada pukul 8 malam di Tikam Batu, Kedah. Kehidupan Dr. Fairuz sejak lahir lagi adalah sebuah kekurangan dan tidak sepertinya kini. Ayah beliau merupakan Haji Muhammad Saleh bin Abdul Wahab dan ibunya pula bernama Zahrah binti Man. Dr. Fairuz merupakan Dr. Fairuz dan beberapa orang adik-beradiknya lain telah dibesarkan oleh neneknya di kampung sejak kecil lagi. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang sangat miskin. Neneknya pula merupakan seorang penuri getah dan seorang pesawah. Wang sara hidup yang diperoleh hanya bergantung kepada hasil upah bersawah dan menuri getah yang tidak seberapa sahaja. Kehidupan keluarga Dr. Fairuz suatu ketika dahulu dikatakan seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dr. Fairuz merupakan anak kedua daripada 11 orang adik-beradik dan beliau merupakan anak lelaki sulung dalam keluarganya. Kesusahan hidup mereka suatu ketika dahulu dapat digambarkan apabila seorang nenek membesarkan cucu-cucunya dengan makan hanya sekali sehari saja. Seperti yang diceritakan oleh Dr. Fairuz ketika zaman kecilnya, dia memperoleh wang saku yang sedikit sebagai belanja makan di sekolahnya. Beliau juga turut menceritakan bahawa wang saku yang diperolehnya pada suatu waktu dahulu adalah sebanyak 10 sen sehari dan wang yang diberi itu memang tidak akan cukup untuk membeli makanan. Apabila tiba waktu rehat, beliau tidak akan makan kerana mahu menyimpan wang saku yang diperoleh itu. Beliau akan pergi meminum air pahit untuk hilangkan lapar dan dahaga. Walaupun mereka dalam kalangan keluarga yang miskin, Dr. Fairuz dan keluarga tetap bersyukur dan terus berjuang untuk teruskan hidup. Kesusahan yang dilalui sejak kecil tidak menghalang Dr. Fairuz dan 10 adik-beradiknya yang lain untuk menjadi orang yang berjaya dalam hidup. Daripada 11 orang adik-beradik, 6 orang daripada adik-beradiknya telah berjaya dan bekerja sebagai doktor perubatan di dalam negara dan ada juga yang membuka klinik sendiri. Selain itu, 3 orang adik-beradiknya telah menjadi seorang peguam yang berjaya dan juga telah bekerja di dalam negara dan selebihnya telah berjaya menjadi akauntan iaitu Dr. Fairuz sendiri dan salah seorang adik-beradiknya. Walaupun keluarga Dr. Fairuz berasal dari keluarga yang miskin, tetapi keazaman dan pendirian yang kuat oleh Dr. Fairuz untuk mengubah nasib dirinya dan keluarganya tidak boleh dikatakan perkara yang mustahil. Seperti yang kita kenal, Dr. Fairuz kini telah menjadi seorang akauntan yang berjaya dan banyak berbakti kepada UKM. Kini di UKM, Dr. Fairuz telah memegang jawatan sebagai pengarah Yayasan Kanselar Universiti Kebangsaan Malaysia dan baru-baru ini di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr. Fairuz mengambil keputusan untuk tidak mendirikan rumah tangga dan kini Dr. Fairuz tinggal di Bangi, Selangor iaitu kawasan yang berhampiran dengan UKM bagi memudahkan urusan kerja di UKM. Walau bagaimanapun, Dr. Fairuz tetap menjadi seorang yang lebih berjaya atas sokongan keluarga dan rakan-rakannya. Kita teruskan dengan latar belakang pendidikan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Arifin bernombor matrik A175847. Saya akan membentangkan mengenai latar belakang pendidikan Profesor Madya Dr. Muhammad Fairuz bin Mat Saleh. Profesor Madya Dr. Muhammad Fairuz bin Mat Saleh mula mendapat pendidikan awal di sekolah aliran Inggeris iaitu Kepala Batas Primary School, Kepala Batas Pulau Pinang. Ketika itu, beliau berumur 7 tahun iaitu dalam darjah 1. Beliau berada di sekolah tersebut sehingga darjah 3 sahaja. Beliau memperoleh keputusan 5A dalam penilaian sekolah rendah PSR
di sekolah baru yang dipindahnya. Kemudian, di peringkat menengah, beliau belajar di Sekolah Menengah Sains Pulau Pinang yang kininya digelar Sekolah Menengah Tun Syed Syekh Shahabuddin atau nama ringkasnya SMTSSS. Sekolah tersebut merupakan salah sebuah sekolah yang menawarkan aliran sains yang terletak di Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Semasa di peringkat menengah ini, beliau sangatlah aktif dalam ko-kurikulum dan bidang sukan. Beliau juga pernah bermain bola sepak Piala Presiden dan menjadi wakil Malaysia dalam olahraga. Beliau turut bermain badminton sehingga ke peringkat negara. Bukan itu sahaja, beliau juga telah melibatkan diri dalam pertandingan debat bahasa Melayu pada peringkat Piala Perdana Menteri. Walaupun sangat aktif dalam bidang ko-kurikulum dan sukan, namun beliau tidak pernah mengetepikan pencapaian akademik di mana beliau memperoleh grade 1 di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Setelah itu, beliau meneruskan pengajian ke tingkatan 6 dengan mengambil aliran yang sama iaitu aliran sains tetapi turut mengambil mata pelajaran ekonomi. Namun demikian, pengajian di tingkatan 6 tersebut hanyalah sementara apabila beliau telah ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat universiti untuk membuat diploma. Beliau ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di Institut Teknologi Mara ITM dalam diploma pengajian perniagaan di mana ITM kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara UiTM. Beliau cemerlang di peringkat tersebut di mana beliau telah memperoleh PNGK 3.89 pada tahun 1987. Melalui kecemerlangan yang telah beliau peroleh pada peringkat diploma tersebut, beliau telah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam ijazah sarjana muda perakaunan. Beliau tidak berputus asa untuk belajar walaupun menghadapi kekangan keuangan. Beliau menggunakan masa yang terluang dengan bekerja sambilan bagi menampung perbelanjaan harian beliau. Beliau menamatkan pelajaran di peringkat ijazah pada tahun 1991. Setelah itu, beliau ditawarkan untuk bekerja dan kini telah mempunyai pengalaman bekerja sebagai juru audit dan pegawai bank. Seterusnya, atas keazaman dan tekad yang membara telah menjadikan beliau membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat master. Di peringkat master, beliau memilih bidang perakaunan di University of Birmingham, England. Di peringkat ini, beliau mendapat tajaan beasiswa daripada JPA dan UKM sendiri untuk menampung yuran serta kos pengajian di sana. Melalui tajaan yang diberikan oleh JPA dan UKM ini, beliau tekun belajar dan buat yang terbaik setiap kali menghadapi peperiksaan. Atas berkat dan usaha beliau, beliau telah menamatkan pengajian di peringkat master pada tahun 1994. Setelah selesai pengajian beliau di peringkat master, beliau pulang ke UKM dengan membawa idea baharu untuk membuka Pusat Kembangan Pendidikan PKP. Tujuan PKP ini dibuka adalah untuk memberi peluang kepada orang yang telah bekerja tetapi masih ingin dan mempunyai minat untuk sambung belajar. Beliau telah bertugas di PKP selama 9 tahun dan menjadi tenaga pengajar di UKM dalam jurusan keuangan sebelum membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat PhD. Beliau melanjutkan pelajaran pada peringkat PhD ini di Massey University, New Zealand. Pada peringkat ini juga, beliau mendapat tajaan beasiswa dari JPA dan UKM. Beliau merupakan seorang yang sangat tekun belajar. Ketika bergelar sebagai seorang pelajar di Massey University, New Zealand, beliau telah memperoleh pelbagai anugerah. Antaranya, beliau memperoleh tesis terbaik, kertas kerja terbaik dan hadiah terbaik. Beliau menyatakan bahawa kenangan di peringkat PhD sangatlah bermakna kerana daripada situ beliau dapat berdiskusi, bertukar pandangan serta berhujah dengan tokoh akademik yang terkenal di sana. Beliau menamatkan pengajian di peringkat ini pada tahun 2009. Setelah beliau menamatkan pengajian di peringkat PhD, beliau menerima tawaran dari pihak Massey University New Zealand untuk berkhidmat sebagai tenaga pengajar di sana. Namun begitu, setelah beliau berfikir beberapa kali, beliau terpaksa menolak tawaran tersebut dengan baik atas sebab tertentu.
Apabila dilihat daripada latar belakang pendidikan Profesor Madya Dr. Muhammad Fairuz bin Mat Saleh, walaupun beliau mengaktifkan diri dalam pelbagai bidang khususnya peringkat menengah dan telah pun bergelar sebagai seorang pekerja, namun kegigihan beliau untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi sentiasa ada dalam diri. Beliau tetap mencari ilmu walaupun telah memegang pelbagai jawatan dan pangkat. Hal ini kerana prinsip hidup beliau adalah work hard, very hard and doa. Kekuatan beliau dalam menimba ilmu dapat dicontohi oleh para pelajar pada masa kini. Okey, itu sahaja daripada saya. Rakan-rakan saya akan meneruskan bahagian yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Syifa Najwa binti Muhammad Sabudin, nombor matrik A176624. Saya akan membentangkan tentang pembinaan kerjaya Dr. Muhammad Fairuz. Okay, setelah beliau tamat pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda perakaunan di UKM pada tahun 1991, Dr. Fairuz telah menceburi pelbagai jenis pekerjaan seperti menjadi seorang juraaudit, pegawai bank di Kuang Yik Bank antara tahun 1992 hingga 1994 dan juga sebagai penganalisis kewangan. Kemudian beliau menyambung pengajian di peringkat master di University of Birmingham, England pada tahun kemudian setelah tamat pengajian pada peringkat master tersebut pada tahun 1994, beliau telah ditempatkan semula di UKM sebagai seorang pensyarah yang mengajar pelajar prasiswazah bagi subjek prinsip perakaunan, perakaunan perantaraan 1 dan perakaunan perantaraan 2. Selepas pulang dari England dan telah berada di UKM, beliau telah mencadangkan kepada pihak fakulti untuk menubuhkan Pusat Kembangan Pendidikan PKP pada tahun 1995. PKP merupakan tempat untuk belajar bagi pelajar yang sedang bekerja sambil belajar di mana mereka dapat meningkatkan status akademik mereka ataupun lebih dikenali sebagai PJJ iaitu pengajian jarak jauh. Semasa beliau berada di PKP selama 9 tahun sebelum menyambung pengajian ke peringkat PhD di Massey University. PKP pada masa itu ialah Allahyarham Dr. Salihuddin Muhammad Nur dan juga beliau sendiri. Kemudian beliau menyambung pengajian di peringkat PhD di New Zealand iaitu di Massey University. Selepas tamat pengajian di Massey University, beliau pernah ditawar oleh pihak universiti tersebut untuk menjadi tenaga pengajar di sana dengan gaji yang ditawarkan adalah baik dan siaran di sana yang bagus. Namun beliau telah menolak tawaran tersebut kerana ingin berbakti kepada UKM. Hal ini disebabkan beasiswa yang diperoleh sepanjang pengajian beliau semasa di New Zealand telah ditaja oleh UKM dan Kerajaan Malaysia. Beliau mengatakan bahawa UKM telah memberi jasa yang besar kepadanya dan disebabkan itulah beliau mahu berkhidmat kepada UKM. Setelah tamat pengajian tersebut, beliau kembali berkhidmat sebagai pensyarah di UKM. Beliau telah diberi amanah untuk mengajar pelajar-pelajar dari prasiswazah buat sementara waktu dan juga pelajar pasca siswazah iaitu ijazah sarjana dan doktor falsafah. Setelah itu, beliau diminta untuk hanya fokus mengajar pelajar pasca siswazah sahaja. Dr. Fairuz juga turut menerangkan tentang jawatan-jawatan yang pernah dan sedang dipegang oleh beliau sejak mula berkhidmat di UKM sehingga sekarang. Jawatan pertama yang dipegang oleh beliau semasa di UKM adalah sebagai tutor UKM. Kemudian beliau menjadi pensyarah, pensyarah kanan dan sekarang sebagai Profesor Madya di Fakulti Ekonomi Pengurusan FET UKM. Selain itu, beliau juga turut menganggotai badan profesional di Malaysia iaitu sebagai ahli bersekutu bagi Malaysian Institute of Accountants MIA dan beliau juga merupakan seorang anggota pemikir dalam satu kumpulan NGO yang dinamakan Malaysian Corruption Watch MCW. MCW ini adalah salah satu NGO yang bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Selain itu, Dr. Fairuz juga merupakan seorang pemeriksa kepada sebuah institusi profesional iaitu The Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators, MAISA. MAISA adalah sebuah pertubuhan profesional
yang memberi lesen kepada semua syarikat sekretari di Malaysia. Baru-baru ini beliau telah memegang jawatan sebagai pensyarah Yayasan Chancellor di UKM bermula pada 1 Februari 2020. Yayasan Chancellor ini diwujudkan bagi menjaga dan mengurus tabung kewangan daripada alumni, rakan-rakan Universiti Kebangsaan Malaysia, syarikat-syarikat swasta, yayasan-yayasan lain dan juga pihak awam secara efisien. Beliau juga sudah lebih dari 5 tahun mengetuai kumpulan penyelidikan daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia untuk mewujudkan standard perekonomian Islam bagi institusi wakaf, zakat dan Baitulmal. Ini juga adalah penlibatan beliau dalam bidang industri selain daripada menjadi pengarah Yayasan Chancellor dan juga sebagai tenaga pengajar di FEP UKM. Dr. Fairuz menceritakan bahawa beliau juga terlibat secara langsung dalam proses penukaran amalan perekonomian di Malaysia pada 5 tahun yang lepas. Beliau telah, kerajaan Malaysia kini telah menggunakan amalan Modified Cash Basis Accounting iaitu perekonomian tunai terubah. Tapi sejak 5 tahun yang lepas, kerajaan Persekutuan telah menukarkannya menjadi perekonomian akuran iaitu yang sedang digunakan sekarang selari dengan komersial dan entiti bisnes yang lain. Beliau juga telah diberi amanah untuk melatih dan membantu kementerian-kementerian di Malaysia, iaitu seperti Kementerian Perkhidmatan Awam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelancongan dan juga kementerian lain untuk mengubah daripada sistem perekonomian lama pada sistem perekonomian baru. Ini adalah penlibatan beliau dalam industri, dalam bahagian industri. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fazirna binti Abu Sama, pemegang matrik number A175855. Saya akan membentangkan tentang kejayaan dan sumbangan Dr. Fairuz. Dr. Fairuz merupakan seorang yang dilahirkan daripada keluarga yang kurang senang, namun ia tidak menjadi halangan bagi beliau untuk mencapai kejayaan yang diingini beliau. Pada tahun 1992, Profesor Madya Dr. Fairuz bin Muhammad Saleh adalah merupakan graduan UKM dalam bidang accountant, iaitu Bachelor of Accountant, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau berkecimpung dalam bidang akaun sejak peringkat ijazah sehingga menjadi pelajar master di University of Birmingham dalam jurusan Master of Social Science, Accounting and Development Finance. Pada tahun 2008, Dr. Fairuz telah membuat satu penyelidikan yang bertajuk Islamic Financial and Accounting and Reporting for Endowments, Zakat dan Baitulmal Institution in Malaysia Fasa 3 dan projek penyelidikan ini di bawah Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Kementerian Kewangan. Yang seterusnya ialah kejayaan beliau dalam menghasilkan jurnal tersebut telah diiktiraf kerana telah berjaya menyiapkan keseluruhan bab dalam buku dan telah diterbitkan pada tahun yang sama. Dr. Fairuz telah berjaya menghabiskan PhD dan lulus PhD dengan tesis cemerlang dan disiapkan lebih awal pada yang ditetapkan. Dr. Fairuz juga memperoleh Anugerah Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Faculty of Economic and Management UKM pada tahun 2012. Bukan itu sahaja, beliau juga telah mendapat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Universiti Kebangsaan Malaysia sebanyak 2 kali iaitu pada tahun 2005 dan 2016. Semasa bergiat aktif dalam bidang perakaunan, beliau telah menghasilkan pelbagai jenis jurnal dan buku dalam bidang beliau. Dr. Fairuz juga telah menghasilkan buku yang bertajuk Pengurusan Kewangan Keluarga, Utusan Publication dan Distribute pada tahun 1995. Tambahan pula, beliau telah menulis jurnal yang bertajuk Cadangan Item Pendedahan bagi Pelaporan Institusi Wakaf, Zakat dan Baitulmal pada tahun 2016. Selain itu, Profesor Madya Dr. Fairuz bin Muhammad Saleh juga merupakan penasihat akademik kepada Syaman University Malaysia pada tahun 2018, College University Sains Islam Perlis 2015
dan New Bright University College Melaka pada tahun 2015. Kejayaan terbesar beliau adalah bergelar pengarah Yayasan Chancellor UKM sehingga kini. Pihak UKM dan Massey University juga telah menaja sepenuhnya pembelajaran beliau ke luar negara. Beliau juga mendapat tawaran daripada Massey University untuk menjadi tenaga pengajar di sana, namun beliau menolaknya atas beberapa sebab tertentu. Okey, itu sahaja dari saya. Seterusnya, kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir bin Narazali. Saya bernombor matrik A172335 akan menerangkan mengenai perancangan dan harapan dalam karier Dr. Fairuz. Antara perancangan dan harapan untuk karier Dr. Fairuz ialah beliau mahu memperkasakan wakaf di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau berusaha untuk menjadikan wakaf ini sebagai salah satu faktor yang dapat menarik minat pelajar-pelajar yang cemerlang di Malaysia untuk datang belajar di UKM. Pelajar tersebut akan dibiayai sepenuhnya oleh wakaf UKM. Seterusnya, ahli pasukan wakaf UKM bercadang untuk membina asrama wakaf kepada mereka yang pelajar wakaf yang duduk di luar UKM yang lebih berupa kepada kondominium. Cas yang dikenakan adalah sama seperti harga pasaran tetapi diberikan diskaun sebanyak 30%. Hasil daripada bayaran asrama tersebut akan disalurkan pada beneficiary yang lain seperti pelajar UKM, kaki tangan UKM, pensyarah UKM dan orang-orang di sekitar UKM. Seterusnya, pensyarah yang diperuntukkan untuk membuat penyelidikan juga akan dibantu dengan menggunakan dana wakaf ini. Begitu juga dengan anak-anak kaki tangan UKM yang ingin melanjutkan pelajaran juga akan dibantu oleh wakaf UKM. Tapi itu, Dr. Fairuz dan pasukannya juga bercadang untuk menawarkan bilangan endowment dan dana bagi penyelidikan kursi yang ada di UKM. Inilah antara wawasan dan perancangan Dr. Fairuz sebelum beliau mengucapkan selamat tinggal pada UKM. Untuk penutup, secara ringkasnya kami dapat simpulkan bahawa Profesor Madya Dr. Fairuz bin Muhammad Saleh merupakan seorang yang amat hebat, bukan sahaja dari segi kejayaannya, bahkan sikap akhlak beliau yang merendah diri. Baik hati berkeinginan untuk mengubah hidup mereka sekeluarga. Hal ini menjadi pendorong pada kami untuk menjadi lebih memberikan pendidikan walaupun mendapat pelbagai halangan dalam menuntutnya. Pengalaman yang dilalui oleh beliau memberi pengajaran erti kehidupan yang sebenar. Di samping itu, beliau memberi kata-kata inspirasi yang menjadi pegangan kami, iaitu setiap individu berhak berjaya dalam apa jua kerana setiap kerajaan adalah milik semua orang kepada mereka yang ingin berjaya ataupun tidak. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.